Buletin Didik 28 Januari bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kekurangan guru di Sarawak akan diatasi menjelang Mac. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan Kementerian Pendidikan KBM akan cuba untuk mengisi 50% daripada anggaran 3,000 keperluan tenaga pengajar di Bumi Kenyalang. Jelas Fadlina, penyelesaian kepada isu berkenaan akan dapat dicapai walaupun dasar nisbah 90-10 guru di Sarawak dengan guru bukan dari Sarawak masih digunakan di negeri itu. KPM akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak bagi menangani isu berbangkit. Kita akan cuba selesaikan dalam 50% dulu. Ya, bukan sebab dia isu penempatan ni bukan di Sarawak saja, ada negeri-negeri lain juga yang kita harus penuhi juga. Itulah dia ada kitaran dia lah. Ada yang mohon untuk balik dan kita kena bawa yang baru masuk. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Kawar di Kuching. Selain isu penempatan dan kekurangan guru, jelas Fadlina, masalah kemudahan termasuk usaha membaik pulih sekolah daif juga menjadi antara fokus utama KPM di Sarawak. Ketika ini 455 sekolah daif di negeri itu dikenal pasti berada dalam skala 6, manakala 113 sekolah daif lagi dalam skala 7 yang merujuk kepada keadaan bangunan bahaya serta tidak selamat digunakan. Dalam pada itu, Fadlina meneruskan lawatan kerja ke Sarawak siang tadi dengan menyantuni 3 orang guru yang sedang diduga dengan keuzuran dan musibah. Tenaga pengajar itu ialah Cikgu Muhammad Khairi Fitri Elias Washington Anding dari SMK Tabuan Jaya dan Cikgu Suraya Elias Suaya Serah dari SK Semariang yang mengalami masalah kesihatan kronik. Fadlina turut ke kediaman Cikgu Nur Syafiqah Abdullah dari SK Semerah Padi Kuching yang hampir musnah dalam kebakaran pada awal Januari lalu. Ketiga-tiga guru berkenaan turut menerima sumbangan dari Yayasan Guru Tun Hussein On. Seramai 11,041 calon CJ Pelajaran Malaysia SPM tahun 2022 menyertai satu program motivasi secara dalam talian anjuran Kerajaan Negeri Melaka. Program dengan kerjasama Institut Tun Perak membabitkan semua 73 sekolah menengah di negeri itu bukan saja disertai pelajar tetapi juga ibu bapa calon. Program motivasi dalam talian On Motivation yang julung kali diadakan itu adalah cetusan idea Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Matlamat kita untuk menyuntik dan memberikan dorongan dan motivasi kepada semua bakal calon SPM 2022 ni di seluruh Melaka agar dia dapat melakukan yang terbaik, seterusnya memperoleh keputusan yang cemerlang. Dan saya tidak asal dia akan menaikkan ranking negeri Melaka di peringkat nasional. Beliau ditemui selepas melancarkan program motivasi itu di Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Ayer Keroh. Program terbabit dimeriahkan dengan ceramah khas motivasi daripada Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Tun Perak, Profesor Dr. Muhammad Ainuddin Iskandar Lee Abdullah berkata pihaknya mengambil inisiatif menyediakan booster tambahan kepada calon SPM sebagai pecutan terakhir sebelum menduduki peperiksaan itu pada 20 Februari nanti. Dengan ada motivasi yang sedemikian, harapan saya adik-adik dapat mengekalkan momentum itu secara berterusan dan dapat mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. Susulan kejayaan berkenaan, Institut Tun Perak merancang untuk melaksanakan program motivasi yang sama tahun hadapan sebagai langkah berterusan untuk memantapkan sektor pendidikan di Melaka. Segmen Wartawan Cilik minggu ini memaparkan pelibatan sukarelawan dalam membantu kerja-kerja pembersihan di Sekolah Kebangsaan Alur Lintah Besut Terengganu yang terjejas akibat banjir. Kerjasama yang diperolehi memastikan pengoperasian sekolah itu berjalan lancar. Kita ikuti laporan yang disediakan TV PSS Lichess TV SK Alur Lintah sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua. Saya Syifa Isyirah dari Lichess TV Sekolah Kebangsaan Alur Lintah. Sudah seminggu kami meneruskan sesi persekolahan selepas kejadian banjir baru-baru ini. Alhamdulillah, berkat bantuan dan kerjasama dari sukarelawan-sukarelawan yang datang membantu, kami dapat meneruskan sesi persekolahan seperti biasa. Mari sama-sama kita saksikan usaha murni sukarelawan-sukarelawan yang telah datang membantu kami.
Disember 2022 sangat menguji warga Pantai Timur apabila hujan banjir besar melanda. Tidak terkecuali Sekolah Kebangsaan Alulintah yang turut ditenggelami air. Sekolah kami yang turut menjadi pusat penempatan sementara turut ditenggelami air separas leher orang dewasa. Arus deras yang melanda menyebabkan beberapa bahagian sekolah ini turut terjejas. Walau bagaimanapun, sentiasa ada pelangi yang muncul selepas hujan. Selepas banjir melanda, sekolah kami menerima kunjungan daripada beberapa sukarelawan yang membantu membersihkan sekolah. Antaranya ialah Global Peace Mission Malaysia, ABIM Besut, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, Perkim Besut, International Islamic University Malaysia, Skuad Unity Besut, UNIZA, Pengakap Daerah, Politeknik Melaka, Jabatan Amal Sabak Bernam, ABIM Selangor dan Perak dan lain-lain lagi. Kami turut dibantu oleh Pejabat Daerah Besut dan Balai Bomba Daerah Besut. Gotong royong membersihkan kawasan sekolah turut dibantu oleh penduduk setempat dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Beberapa kelas dan peralatan yang terjejas akibat banjir telah dibersihkan bagi persediaan sesi persekolahan. Beberapa pihak juga turut mengambil peluang menyumbang barangan keperluan harian dan pakaian sekolah. Penyerahan dana dan kit bantuan banjir serta sesi kaunseling bagi keluarga yang terkesan dari ujian ini oleh pasukan Bulan Sabit Merah Malaysia turut diadakan. Pemilik Dobby Queen Alulintang juga turut menyumbang untuk membantu membersihkan alatan sekolah yang dicemari lumpur dan kotoran. Semua peralatan kebanyakannya totally terjejas. Semuanya peralatan sekolah berkemungkinan memerlukan peralatan sekolah yang baru. Dan hari ini kita bersama dengan UNIZA dan juga Perkim melaksanakan gotong royong membersihkan sekolah dan kita harap hari ini insyaAllah kita dapat bersihkan dengan sempurna lah. Okey, terima kasih. Kuning emas masaknya padi mawar merah dalam jambangan. Terima kasih sekalung budi, jasa dan bakti jadi kenangan. Terima kasih kepada semua sukarelawan-sukarelawan yang telah datang membantu kami. Sekian, saya Syifa Isyirah dari Lijas TV Sekolah Kebangsaan Alulintah. Bertemu kembali. Kejayaan yang dipilihnya mungkin pada pandangan mata segelintir pihak tidak begitu sesuai. Namun, bergelar seorang guru taska lelaki dalam dunia yang dikuasai rata-ratanya kaum hawa sesuatu yang menarik untuk diamati. Perkongsian bersama Ahmad Syamil Zulkarnain, bermuda berusia 32 tahun, mengisi segmen kejayaan minggu ini. Berkelulusan Diploma E-Dagang dan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak, Syamil bukan sahaja seorang guru, malah pengusaha taska. Sifatnya yang sukakan kanak-kanak menjadikan Syamil memilih kejayaan ini. Selepas saya tamatkan pengajian dari Politeknik, saya mula mencuburi sebagai guru ganti lah, ataupun saya membantu sahaja di taska. Jadi daripada situ saya ingatkan cikgu lelaki tak dibenarkan menjaga kanak-kanak. Tapi sebenarnya salah lah saya punya pemahaman saya, kerana cikgu lelaki pun boleh juga sambung dalam pengajian diploma, degree dan juga master, termasuk PhD dalam bidang early child education. Berpengalaman selama 10 tahun, Syamil menyifatkan laluan kerjaya sebagai guru taska amat luas. Setiap mereka mempunyai peluang melanjutkan pelajaran, mengusahakan taska sendiri, malah berkhidmat sebagai pensyarah. Bagaimanapun sebagai permulaan untuk menceburi bidang pendidikan awal kanak-kanak, setiap individu perlu melalui kursus dan latihan yang ditetapkan. Sebelum saya mengambil diploma kemahiran Malaysia dalam early child education tu, saya lebih kurang 4 tahun juga saya ambil pengalaman. Kemudian baru saya sambung KAP, itu kursus asuhan pemata.
iaitu di mana sekarang ni kalau cikgu-cikgu nak bekerja di bidang taska, kita perlu mengambil kursus ini. Maksudnya dengan kursus ini kita dilatih bagaimana menjaga kanak-kanak seawal 3 bulan atau bayi hingga ke 4 tahun atau sebagainya. Setiap kerjaya pasti ada cabarannya tersendiri. Menurut Syamil, kerjayanya yang didominasi oleh kaum Hawa memberi cabaran kepadanya untuk membuktikan kaum Adam juga mampu mengasuh anak kecil dengan baik. Saya sendiri sebagai cikgu lelaki, saya boleh dikatakan sebagai father figure. Ayah pengganti di taska di rumah. Di rumah ada ayah ataupun ada juga kanak-kanak dalam pengalaman saya dalam bidang taska 10 tahun ni, ada yang kehilangan bapa seawal bayi, ada juga mungkin kes bercerai atau sebagainya. Jadi diorang tak ada kasih sayang bapa. Jadi sayalah pengganti bapa di taska. Pada masa hadapan, Syamil merancang untuk melanjutkan pelajarannya ke peringkat lebih tinggi. Dia yang kini memiliki 4 cawangan taska bertaraf 5 bintang, merancang untuk membuka pusat latihan kepada mana-mana individu yang ingin menjadi guru taska. Kerajaan akan mencetak 1 juta Al-Quran dan mengedarkannya ke seluruh dunia sebagai tindakan balas terhadap perbuatan keji pemimpin parti politik sayap kanan Sweden, Rasmus Paludan, membakar senaskah Al-Quran di Stockholm minggu lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata RM2 juta telah disumbangkan kepada Yayasan Restu untuk tujuan itu. Saya setuju supaya cara paling berfaedah menjawab semua kerja-kerja gila dan biadab ini adalah untuk meneruskan usaha yang telah dimulakan, dan kita bertekad insya-Allah dalam masa singkat mengikut peringkat untuk mencetak dan mengedar 1 juta Quran ke seluruh dunia. Beliau ditemui selepas melawat operasi pencetakan Al-Quran di Kompleks Nasyul Quran di Putrajaya siang tadi bersempena Festival Seni Al-Quran Restu Global. Datuk Seri Anwar juga akan menghubungi negara Islam lain untuk menyelaraskan pengedarannya dengan lebih berkesan. Tindakan itu juga akan disusuli dengan beberapa program ke arah penghayatan dan pemahaman dengan mesej serta risalah yang jelas. Seterusnya, teknik menahan bola di bahagian atas bola yang datang dari arah kanan. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan bahagian sisi glove dan bahagian kayu. Saya mengesyorkan sama ada bermain bola dengan sisi glove dan kayu apabila bola yang datang jauh daripada jangkauan, dan untuk bola yang datang lebih perlahan dengan menggunakan glove belah kiri. Apabila membuat sentuhan dengan bola pada kayu, cuba mainkan bola keluar ke tepi pada sudut 90 hingga 130 darjah. Selalunya bola yang diselamatkan di luar permainan adalah lebih baik daripada kembali ke dalam permainan. Ini bagi mengelakkan penyerang pihak lawan boleh melakukan satu lagi pukulan ke arah gol yang boleh menghasilkan gol. Program Skills for Life akan diadakan setiap hujung minggu sepanjang Februari dan Mac ini. Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh berkata, program anjuran Kementerian Belia dan Sukan KBS melalui Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS itu bertujuan memperkasa belia di negara ini dengan kemahiran tambahan. Skills for Life yang menggunakan kaedah do it yourself ini menawarkan latihan kemahiran asas kepada komuniti, khususnya golongan belia B40, M40, belia berisiko dan belia minoriti, serta belia yang sudah bekerja dan berusia hingga maksimum 40 tahun. Sebanyak 22 aktiviti telah dirancang oleh 22 ILKBS seluruh Malaysia, dan antara kursus yang kita bagi hujung minggu adalah senggaraan elektrik yang asas, pembaikan asas kenderaan, penyaman udara, menggunting rambut serta penyediaan masakan tradisional. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program Skills for Life 2023 di Putrajaya siang tadi. Belia yang berhasrat mengikuti program itu boleh mendapatkan maklumat berkaitan melalui Facebook KBS dan bayaran dikenakan antara RM10 hingga RM30 untuk setiap kursus diambil. Tambahnya, KBS juga merancang menganjurkan latihan kemahiran bahasa kepada belia yang berminat.
Langkah itu adalah untuk membolehkan belia negara ini menguasai bahasa antaranya Inggeris, Bahasa Melayu, Mandarin dan Tamil supaya dapat menambah kemahiran baharu sekiranya mereka menghadiri temuduga untuk pekerjaan atau kenaikan pangkat. Penyanyi terkenal Indonesia Bunga Citra Lestari memasuki senarai artis luar terawal yang membuat persembahan di Malaysia tahun ini. Memilih tema Blossom untuk konsertnya, penyanyi jelita itu menghargai peminatnya di Malaysia dengan menyajikan 19 buah lagu hit di Dewan Plenary KLCC semalam. Lebih menarik, konsert turut diserikan penampilan buah hatinya Noah Sinclair. Jantungku berdebar tiap ku ingat padamu. Antara lagu yang didendangkan dalam persembahan selama 2 jam itu ialah Wanita Terbahagia, Ingkar dan Kecewa. BCL juga memberi kejutan buat peminatnya apabila pertama kali menyampaikan kolaborasi lagu terbaharunya bersama Diskorea dan Lariel Manino berjudul Badai Telah Berlalu. Penonton turut dibawa menyelami perasaan penyanyi ini yang berkongsi kenangan bersama arwah suaminya dengan menterjemahkannya melalui lagu 12 tahun terindah. Dalam pada itu, konsert dimeriahkan juga dengan artis jemputan Ray Prasetya yang turut sama menyanyikan Aku dan Dirimu. Menutup tirai persembahan, penampilan anak tunggal BCL, Noah Sinclair. Saya rasa dia deliver so well. Dengan perjalanan dia kata daripada start dia bercinta and then perjalanan hidup dia lah kan, daripada dia start membangun and then dia jatuh sekejap daripada pemergian suami tersayang and then dia move on and then dia grow kan. So dia membawa kita dengan cara yang kita pun boleh rasa kita ada kat situ. Sangat-sangat puas. Oh my god, it was the best show ever. Jadi apa lagu yang paling menarik sekali lah tadi? Cinta Sejati. Oh, I can't choose. Coba untuk terus mencari Sukan. Pelari pecut sensasi negara Muhammad Azim Fahmi cipta sejarah baru apabila memecahkan rekod 60 meter dalam Dewan Kebangsaan. Azim merakam masa 6.63 saat pada pusingan pertama di Kejohanan Olahraga Terbuka Universiti Texas Tech, Amerika Syarikat. Pencapaian itu sekaligus memadam rekod lama 6.66 saat dilakukan Wak Senyambek pada Kejohanan Olahraga Dunia dalam Dewan IAAF di Jepun pada 1999. Berlangsung di Pusat Kecemerlangan Prestasi Texas Tech, Labak, Azim beraksi mewakili Universiti Auburn. Pelari berusia 18 tahun ini memecah rekod kebangsaan 6.63 saat di pusingan pertama untuk berada dalam senarai 8 peserta ke final. Di pusingan akhir, Azim kelahiran Teluk Intan Perak menamatkan saingan di tempat kedua dengan 6.65 saat. Manakala Micah Williams yang mewakili Universiti Oregon muncul pemenang menerusi 6.49 saat. Tempat ketiga menjadi milik Rodney Health Jr. dari Louisiana Tech dengan catatan 6.67 saat. Bergu wanita negara Pearly Tan M. Tina sekali lagi terkandas di separuh akhir dalam tempoh seminggu selepas ditunjuk jalan keluar di Kejohanan Masters Indonesia hari ini. Wakil tunggal negara itu tewas straight set 14-21, 19-21 dalam aksi 50 minit. Pearly Tina tunduk kepada gandingan Jepun Yuki Fukushima Sayaka Hirota yang berada di ranking lebih rendah ke-11 dunia. Selepas tewas mudah di set pertama, mereka yang menghuni ranking ke-6 dunia dan pilihan ke-6 kejohanan menunjukkan kebangkitan di set kedua. Namun mereka gagal mengekalkan rentak di penghujung saingan. Kekalahan di separuh akhir ini adalah yang kedua berturut-turut buat Pearly Tina. Minggu lalu, mereka dikejauhkan di Terbuka India juga tewas pada satu lagi gandingan Jepun. Mereka lagi patient daripada kita and
we are too rushed to kill the shot and make a lot of silly mistake. Ya, coach ada tukar game plan kita, tapi like what Pearly said, mereka lebih patient daripada kita. So that's what ada kacau kita punya game play sikit. Untuk rekod, Pearly Tinah meraih 2 gelaran tahun lalu iaitu di terbuka Perancis dan menang pingat emas di Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham. Buat Fukushima Hirota pula, mereka dijadual bertemu Liu Shenshu Zhang Shuxian di pentas final nanti. Perjuangan pendahulu Liga Perdana Inggeris Arsenal dalam kempen Piala FA berakhir selepas pasukan itu tewas tipis 0-1 kepada Manchester City awal pagi tadi. Jaringan tunggal tuan rumah disumbangkan Nathan Ake membawa skuad The Citizens mara ke kepusingan kelima. Dua pasukan teratas Liga Perdana Inggeris, City dan Arsenal bertemu sesama sendiri pada pusingan keempat Piala FA di Stadium Etihad. Arsenal di bawah bimbingan Mikel Arteta membuat 6 pertukaran dalam misi pelaksanaan penggiliran pemain dengan merehatkan beberapa pemain utama seperti Martin Odegaard dan Gabriel Martinelli. Pun begitu, aksi bertenaga tetap berjaya dijelmakan The Gunners menerusi beberapa percubaan bahaya ke atas kubu City. Kecekalan pelawat tidak bertahan lama apabila gawang akhirnya bocor pada babak kedua selepas Arteta melorong bola melepasi jangkauan Matt Turner minit ke-64. Tamat perlawanan, City meraih kelebihan psikologi dalam perebutan gelaran Liga apabila kedua-dua pasukan akan berentak di Stadium Emirates 16 Februari nanti. Arsenal kini gah menduduki takhta Liga dengan 50 mata, 5 mata di atas City yang mempunyai kelebihan 1 perlawanan selepas mengharungi 20 aksi Liga. Paparan Festival Cahaya sempena ulang tahun ke-700 Ibu Negara Lithuania Vilnius mengakhiri Buletin Didik. Saya Tarush Muhammad Nazri, salam hormat dan kita jumpa lagi.